berpandukan Quran ya, berpandukan hadis ya, mesti. Dengan fahaman siapa? Dengan fahaman siapa kamu faham Quran dan hadis? Slogan Khawarij ketika itu nampak tu macam betul. Nampak tu slogan tu macam betul. Qala Allah, qala Rasulullah, macam betul. Tetapi fahamnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Para penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bersama dengan rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman, kita dah sampai pada tanda kiamat kecil yang ke-11 yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, dan perkara itu benar-benar berlaku, iaitu akan muncul 30 dajjal kecil, penipu, pendusta. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Dan hadis yang diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhdhabun kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Daripada Sayyiduna Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, takkan berlaku kiamat sehinggalah umat aku ini akan diikuti dengan musyrikin, sehingga mereka menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan terjadi di dalam kalangan umat aku 30 penipu besar, kesemuanya mendakwa mereka Nabi. Dan aku adalah penutup segala Nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada ratusan tanda kecil kiamat yang akan kita kupas dalam rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Kita sampai pada tanda ke-11, iaitu Nabi sebut, kalian akan menyaksikan akan keluar lebih kurang 30 orang penipu besar, dajjal kecil. Sebelum munculnya ketua segala dajjal, iaitulah al-a'warul kadzab, dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Isa AS, itu penutup segala dajjal. Sebelum muncul dajjal yang terbesar itu, akan muncul dajjal-dajjal kecil penipu ni. Bilangan mereka, kata para ulama, lebih kurang 30. Dan hari ini, setelah 1400 tahun kewafatan Rasulullah SAW, lebih kurang kita mendapati sepanjang 1400 tahun ni memang dah ada beberapa manusia, laki-laki dan perempuan, yang mendakwa bahawa mereka Nabi, termasuk di Malaysia. Saya tengok rekod lebih kurang 4 orang yang mengaku Nabi, 3 lelaki dan seorang wanita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang sangat pelik tu, yang perempuan. Yang lelaki mengaku Nabi ni, walaupun memang jauh tersimpang, sesat, menyeleweng, tetapi lelaki itu adalah sikit masuk akalnya, sikit kan. Kalau hak perempuan ni tertolak terus lah, sebab tak ada Nabi perempuan. Allah lantik semua Nabi lelaki. Di Malaysia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setakat ni ada 4 orang lah, tuan-tuan boleh google lah.
Rasul Kahar, Ayah Pin, siapa lagi? Maryam binti Ahmad kalau tak silap saya, yang 3-4 orang ni. Wal'iyadzubillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan nabi-nabi palsu ini disebutkan oleh Rasulullah akan keluar dan penutupnya adalah Dajjal. Ketika Nabi hidup, sudah ada nabi palsu, iaitu yang digelar Al-Aswadul Ansi di Yaman. Waktu Nabi hidup, satu orang lelaki-lelaki, dia murtad, kemudian dia mendakwa bahawa dia menerima wahyu. Nabi masih hidup di Madinah Munawwarah di akhir hayat Rasulullah. Di akhir hayat, dia di Yaman. Dia mengaku kata dia menerima wahyu, dan kemudian Rasulullah tidak membawa tentera untuk memerangi beliau, tetapi Nabi mengarahkan umat Islam di Yaman untuk membunuh beliau sebab murtad mengaku Nabi. Jadi umat Islam di Yaman ketika itu bangkit melawan beliau, dan beliau dibunuh oleh isteri beliau sendiri. Isteri itu pun Al-Aswadul Ansi ni dia bunuh suami si perempuan tadi. Lepas tu dia kahwin. Dalam tempoh 4 bulan je pemerintahan dia, 3 hingga 4 bulan, dia bunuh isteri kepada perempuan tadi, dia berkahwin dengan perempuan tadi, dan perempuan tadi satu orang muslimah yang beriman dengan Allah dan Rasul, Islamnya baik. Dia setelah mendapat arahan umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si isteri tadi pun bekerjasama dengan umat Islam yang lain untuk membunuh lelaki yang murtad dan mengaku menjadi nabi palsu tadi, Al-Aswadul Ansi. Sejak daripada zaman Nabi SAW. Itu yang pertama. Saya sebut contoh aja tuan-tuan. Kemudian lepas Nabi wafat, seorang lagi nabi palsu yang lebih popular, pengikut dia lebih banyak, pemerintahan dia muddatu khilafatihi atwal, tempoh pemerintahannya lebih panjang, iaitu Musailamatul Kadzab. Nama ni masyhur. Tuan-tuan boleh baca cerita bagaimana Musailamah Islam. Dia Islam, kemudian murtad juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia Islam, kemudian murtad. Ini lepas kewafatan Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Musailamatul Kadzab di Yamamah. Tuan-tuan boleh tengok Yamamah hari ini masih lagi di semenanjung tanah Arab. Di semenanjung tanah Arab, dia menyeru Bani Hanifah seramai lebih kurang bersama dengan dia waktu tu 40,000 tentera. Tuan-tuan bayang pasukan yang begitu besar, dia boleh pengaruh 40,000 tentera tau, bukan kanak-kanak, orang tua-tua, orang perempuan. Ini yang untuk menyertai perang dengan dia, lawan dengan pemerintahan Islam yang sebenar ketika itu di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Abu Bakar menghantar pasukan yang terdiri daripada sahabat-sahabat besar untuk mengetuai Harbur Riddah, peperangan menentang pasukan murtad. Waktu itu diketuai oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, Syurahbil ibn Hasanah radhiyallahu anhu. Ni semua yang top, pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal untuk bimbing pasukan perang Madinah Munawwarah. Subhanallah tuan-tuan, berlaku perang yang sengit, pertempuran yang dahsyat. Akhirnya umat Islam menang, tentera Sayyidina Abu Bakar menang. Musailamah Al-Kadzab dibunuh. Nabi palsu yang popular itu dibunuh oleh Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu, juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh oleh Wahsy, dan berakhirlah cerita Nabi palsu yang kedua. Jadi sepanjang 1400 tahun ni, ada sebahagian ulama kata dah lebih 30 nabi palsu yang keluar. Jadi kata para ulama,
Nabi sebut bilangannya 30 kan. Ini dah lebih daripada 30 kan. Dah lebih daripada 30. Jadi siapakah nabi palsu itu tidak dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? 30 tu siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Maksudnya yang dimaksudkan, yang betul-betul yang dimaksudkan oleh Nabi ni, maksudnya yang kata para ulama yang pengikutnya besar, yang ada pemerintahan, pengikutnya banyak, ada kawasan pemerintahan yang luas. Mungkin itu kata para ulama yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 30 yang besar itu kan. Itu yang kedua, Musailamatul Kadzdzab, yang nabi palsu kedua yang muncul. Saya sebutkan juga pada tahun 1900, lebih kurang 1900, sekarang 2023. Pada tahun 1900 lebih, muncul di India Mirza Ghulam Ahmad. Di India Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Seorang lelaki juga mengaku bahawa dia menerima wahyu. Dan dia mengaku bahawa dia adalah Nabi. Dan ulama-ulama India ketika itu, tuan-tuan, ulama India ni ramai. India mempunyai ulama-ulama Islam besar yang begitu ramai, yang begitu hebat. Mereka bangkit lawan, menentang Mirza Ghulam ini, yang pengikut dia juga ratusan ribu pengikutnya, begitu ramai pengikut beliau. Ulama antaranya Syekh Thanaullah bangun untuk menentang Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad tadi. Dan pada tahun 1908, Mirza Ghulam ini dia mencabar Syekh Thanaullah bahawa siapa yang penipu di antara kita berdua, dia akan dimatikan oleh Allah pada tahun pada tempoh kehidupan seorang lagi. Maksudnya macam ni, Mirza Ghulam ni kata siapa yang penipu dia akan mati dan disaksikan oleh salah seorang daripada kita. Kalau hang penipu, hang mati, aku akan saksikan. Kalau aku penipu, aku akan mati dulu dan kamu akan saksikan kematian aku. Tuan-tuan sekalian, Allah SWT timpa bala, penyakit, wabak kepada Mirza Ghulam ini. Dia kena kolera dan kata bapa mertuanya, dia kena penyakit itu dan di akhir hayat dia tidak mampu bercakap dengan jelas sehinggalah dia mati. Begitulah tuan-tuan, Nabi palsu ini akan terus keluar, terus muncul, mendakwa mereka itu Nabi, sama ada dengan menyebut bahawa mereka itu menerima wahyu dan itu palsu, dan ataupun tak terima wahyu tapi mereka isytihar kepada orang ramai bahawa mereka itu Nabi. Tuan-tuan sekalian, tiada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada ilmu kita tahu, no? Yang kita akan tahu bahawa tiada Rasul selepas Rasulullah. Tiada Nabi selepas Rasulullah. Ana khatamun nabiyyin. Kata Rasulullah dalam hadis yang begitu banyak, aku adalah penutup segala Nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi selepas aku. Malangnya tuan-tuan, 1400 tahun ni begitu ramai. Banyak negara muncul Nabi palsu ni, termasuk di Malaysia kita. Sampai 4 orang Nabi palsu. Ada pengikut pula tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah Ta'ala jaga saya dan jaga kita semua. Nabi-Nabi palsu ni tuan-tuan akan keluar sampailah Dajjal keluar. Itulah penutup kepada bapa segala pembohong di kalangan Nabi palsu ni. Iaitulah Dajjal laknatullah alaih. Semoga Allah Ta'ala jaga kita daripada fitnah Nabi palsu dan juga fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.